Okey, sebelum cikgu ajar ni pastikan buku modul tu ada dekat awak Okey. Okey. So kita tengok untuk hari ni kita akan belajar bab baru. Okey, so pastikan buku yang steady ni, buku steady ni yang B bukan yang A, yang B. Okey. So yang buku B tu tengok yang bab 2 mula-mula sekali. Okey. Kita ada faktor dan gandaan Okey. So kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan faktor. Okey. So dia kata faktor bagi suatu nombor. Okey. Apakah dimaksudkan dengan faktor bagi satu nombor? Jadi itu adalah nombor yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okey. Nanti kita tengok contoh. Okey. Macam contoh 1. 1 ialah faktor bagi semua nombor sebab semua nombor boleh dibahagikan dengan 1 kan? Betul tak? Jadi Betul. Satu ialah faktor bagi semua nombor. Okey. Lepas tu satu lagi dia kata setiap nombor ialah faktor bagi dirinya sendiri. Ialah macam 1 tu. Contoh kalau nombor 3. Okey, macam mana dapat nombor 3? 1 darab 3 sama dengan 3. So 3 tu sendiri adalah faktor bagi dirinya sendiri. Okey. So kita tengok buku B kita tu muka surat 1. Okey. Dia bagi contoh 12 kan. Dia kata tandakan right jika nombor dalam tanda kurung ialah faktor bagi nombor yang diberi dan tandakan pangkal jika nombor tersebut bukan faktor bagi nombor yang diberi. So kita kena check yang 4 ni. Okey, dia faktor atau tidak bagi 12. So nak check kita buat aja operasi bahagi kan. Kalau dia tiada baki maka 4 tu ialah faktor bagi 12. Okey. Macam ni. 12 bahagi 4 dapat 3 kan. So dia tiada baki. Jadi 4 ialah faktor bagi 12. Kalau ada baki maksudnya dia bukan faktor. Dia tak boleh dibahagi dengan tepat. So dia bukan faktor. Okay. Boleh ni? Boleh. Okay, bagus. Boleh. Okay. So yang A tu tunggu dulu sebab ni senang je. Kita terus je kepada bahagian B. Okay, B tu dia suruh senaraikan semua faktor. Okay. So macam mana cara kita nak senaraikan semua faktor? Contoh cikgu ada 18. So kita fikir hasil darab nombor berapa yang dapat 18. Okay. So kat sini kita tengoklah cikgu kita mulakan dengan 1 supaya kita tak ada lah macam terburu-buru sangat kan buat tu. So mulakan dengan 1. So 1 darab 18 lah. Betul tak? Dapat 18. Okey, lepas tu kita mau buat dengan 2 pula. Okey, 2 darab berapa dapat 18? 2 darab 9 kan? Okey. Lepas tu ketiga 3 darab 6. Sebabnya 3 darab 6 18 kan? Okey, ada lagi tak? Tak ada dah kan? Okey, kita cek satu-satu. Tadi dah 1, 2, 3. Okey, lepas tu 4 pula. 4 ada tak darab berapa dapat 18? Ada tak? Ha? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Tak ada. Okey. 4. Lepas dah cek 4, cek 5 pula. 5 ada tak darab berapa dapat 18? Tak ada. Tak ada. Lepas tu 6. Okey, bila kita nak buat 6 darab berapa dapat 18, tengok 6 tu dia repeat balik kan? Nampak ni 6 ni dia ulang balik kat sini. Okay. So bila dia ulang balik. Okay.
Okay, so bila dia ulang balik tu maksudnya dia kita tak payah continue lah dah. Okay? Okay, sementara cikgu membetulkan tab cikgu ni, awak buat dulu A. Okay? Buat dulu A. A dengan B. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Kau tunggu lama. Okay, boleh dengar cikgu ya? Boleh, boleh. Boleh. Okay. Tengok balik bahagian B tadi. So contoh cikgu ada 28. So 1 darab 28 kan? Okay, ni yang nombor 1 Okay, lepas tu 2 darab berapa dapat 28? 14. Okay. Lepas tu 3 ada tak? Tak ada kan? Tak ada. 4? Tak ada? Ada. 4 ada. 4 ada, 4 darab 7. 3 yang tak ada kan? Ha. Okay. Ha, ha, ha. Lepas tu 5 ada tak? 5? 5 tak ada. 5 tak ada. Tak ada. Bagus. Lepas tu kita continue lagi. 6? Tak ada. Tak ada. Okay. Lepas tu kita 7. Ada. Ada. 7 ada tapi 7 tu kita dah repeat dekat sini kan? Nampak? Ha, ha. Jadi bila dah repeat balik, dah ulang balik kat situ, jadi kita boleh stop lah. So, kita ambil nombor dia, start daripada 1 tu. Ikut anak panah cikgu tu. So, 1, 2, 4, 7, 14, 28. Okey, macam tu je. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Yang nombor 2 apa jawapan dia?
3, 4 darab 10. Satu lagi 5 kan? 5 darab 8. 6 tak ada. 7 tak ada. 8 ulang balik kan? So ini adalah dia punya faktor. So faktor bagi 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 dan 40. Okay. Okey. Alright. So kita tengok pula yang bahagian C Okay. Yang bahagian C tu pula dia kata kita tengok sama ada. Okay. Sekarang ni kita masuk part nombor perdana. Okay. Ingat lagi tak apa itu nombor perdana? Ingat. Yeah. Dah belajar kan? Dah. Okay. So sekarang ni nombor perdana ni ialah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan 1. Okay. Nombor perdana start dengan nombor berapa? Ha? 11. Nombor perdana, kalau ikut nombor bulat, dia start dengan nombor berapa? 2. 2 kan? Awak kena ingat, 1 adalah bukan nombor perdana Mana? 1 bukan. Okay. So kat sini kita nak check, dia kata kalau dia faktor perdana, okay kita tanda right. Kalau dia bukan, kita bangkah lah. Okay, so kat sini dia suruh check nombor 2 ni faktor perdana bagi 16 ataupun tidak. Okay, so first kita check nombor 2 tu dulu. Nombor 2 adalah nombor perdana kan? Okay, lepas tu kita check dia boleh bahagi tak dengan 16? Boleh kan? 16 bahagi 2 sama dengan 8. So dia tak ada bahagi, dia boleh bahagi dengan tepat. Okay, so maksudnya 2 ialah faktor perdana bagi 16. Okay. Okay, jadi kena dua-dua syarat lah. Dia mesti nombor perdana dan dia mesti boleh dibahagikan dengan tepat. Okay. So kita tengok yang contoh yang kedua ni. Kita ada 32 dalam kurungan 8. So dia suruh check 8 ni faktor perdana ataupun tidak. Okay, so kita check 8 ni bukan nombor perdana. Okay, dia bukan nombor perdana dah 1. Lepas tu kita bahagi pula 32 tu dengan 8. Kita dapat 4. Okay, memang boleh bahagi. Tapi 8 tu bukan nombor perdana. So tak boleh lah dia kena dua-dua syarat. Dia mesti nombor perdana dan mesti boleh dibahagi dengan tepat. Okay, so 8 bukan faktor perdana. Boleh? Boleh. Okay. So cuba buat dulu bahagian C tu. Buat nombor 1 dan 3 je. 1, 3 je. Sekejap je. 2 minit pun siap.
Okay. So nombor 1 tu dia faktor perdana ke tidak? 3 faktor perdana bagi 27 atau tidak? Hmm? Faktor perdana. Faktor perdana kan? So 3 ialah, sebab itu 3 ialah faktor perdana bagi 9. Okay. So yang nombor 2 pula, nombor 3, sebab nombor 3 kan? Okay, so 54 boleh bahagi 9 tak? Boleh. 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 Okay, tetapi 9 bukan Nombor perdana. nombor Perdana. nombor perdana. Bukan nombor So perdana. maksudnya kat sini 9 bukan faktor Perdana. perdana. Bagus. Okay, good. Center. Alright. Dah faham Faham. Okay, kita tengok yang seterusnya. Yang ni mudah-mudah je tu cikgu laju. Okay. Okay, yang bahagian D. Okay, bahagian D dia suruh senaraikan semua faktor perdana. Okay, so bila dia suruh senaraikan, maksudnya kita kena senaraikan dahulu. Kemudian baru kita pilih yang mana antara faktor-faktor tu adalah nombor perdana. So itu dinamakan faktor perdana lah. Okay, macam contoh 20 ni. Cikgu senaraikan dulu faktor-faktor dia. Nampak? 1 darab 20, 2 darab 10, 4 darab 5. Okay. So kat sini antara nombor-nombor ni yang mana merupakan nombor perdana. Okay. So yang cikgu bulatkan kuning tu adalah nombor perdana. So 2 dan 5 adalah faktor perdana bagi 20. Okay. Boleh? Boleh. Ini lebih kurang sama je yang kat atas tadi. Cuma kita kena pilih antara senarai tu yang mana nombor perdana. So jadilah dia faktor perdana. Itu nanti buat dulu. Okay, kita terus tengok yang E. Okay. So yang E ni, cikgu ada soalan dia kata, ungkapkan setiap nombor sebagai hasil darab faktor perdana. Okay. So yang ini ada dua cara Okay, satu kita panggil dia pembahagian berulang. Satu kita panggil dia gambar rajah pokok. Okay, ataupun tree diagram. Kita tengok yang bahagian berulang ni dulu. Hasil darab faktor perdana tu maksudnya kita darabkan nombor-nombor perdana dia lah. Okay. So kat sini awak kena buat dulu 30 ni. Sebab sekarang dia kata ini contoh yang mana. Okay, cikgu ambil contoh kedua 30. Sebab nak tunjukkan dia benda yang sama. Cuma awak boleh pilih cara mana yang awak nak buat. Okay. So kalau macam 30 ni mula-mula. Okay, cikgu bahagikan dulu dengan 2. Okay, kita kena bahagikan dengan nombor yang nombor perdana. Okay, tak bolehlah awak bahagi dengan 10. Faham tak? Kalau awak bahagi dengan 10, 10 bukan nombor perdana Walaupun dia boleh dibahagikan dengan 30. So kat sini sama ada 2 ataupun 3. Tapi biasanya kita pilih nombor yang paling rendah dululah. So 30 bahagi 2 sebab kita tahu nombor perdana yang paling kecil adalah 2. 2. Okey, bagus. So 30 bahagi 2. Hasil bahagi letak kat mana? Hasil bahagi letak di situ. Okey. 15. 30 bahagi 2. 15. Okey, lepas tu 30 bahagi 2, 15 kat situ. Okey, lepas tu 15 bahagi pula dengan 3. 15 bagi 3 berapa? 5. 5, bagus. 15 bagi 3, 5 kat situ. Kan? Okay, lepas tu
5 bahagi 5. Berapa? 1. 1. Kosong. Hah? Kosong? 1. 1. 1. Okey. Dia kena sampai last kali ni 1 dia kena syarat dia last kali ni kena 1. Lepas tu yang tepi ni mesti nombor dah. 6. Nah, bagus. Perdana. Okey. So dia dah tulis dah kat sini, ungkapkan sebagai hasil darab faktor perdana. So kita buatlah. So 30 tadi sama dengan 2 darab 3 darab 5. Betul lah, 2 darab 3 darab 5 merupakan nombor perdana kan. Okey. Itu cara yang pertama. Cara pertama ni kita panggil dia pembahagian berulang. Okey. Cara yang kedua, ni. Banyakkan budak dia suka buat cara ni. Macam menarik sikit lah. So, kita mulakan dengan 30. Soalan yang sama lah. Okey. So, 30 apa darab apa 30? Macam-macam ada kan? Ada orang kata 5 darab 6. Ada orang buat apa tu? 15 darab 2 kan? Betul? So tak kisah. Kalau buat 15 darab 2 pun dapat jawapan yang sama. Janji Sama. betul. Nanti cikgu tunjuk yang 15 darab 2 pula So cikgu buat kat sini 6 darab 5. Okey, ranting tu menunjukkan hasil darab dia lah. 6 darab 5 cikgu pilih. Okey, lepas tu antara 6 dengan 5 siapa yang nombor perdana? 5. Okey, bagus 5. So bila dia dah dapat nombor perdana, stop kat situ. Okey, ni stop. Stop kat situ. Okey, lepas tu 6 ni yang kena sambung lagi. So 6 ni berapa? Berapa darab berapa? Jangan guna 1 darab 6 kan. 2 darab 3. Kalau 1 darab 6 kan lagi panjang ranting tau tu. 6 ni 2 darab 3. So 2 dengan 3 ni nombor perdana kan? So bila dia dah nombor perdana kita stop. Okay? So ambil yang cikgu bulatkan yang hijau tu. So 30 sama dengan 2 darab 3 darab 5. Okay? Okay. Alright. Macam tu. Okay, jom kita cuba dulu. Yang ni kena cuba. Cuba dululah. Okay. Cikgu berhenti Google Meet setakat ni dulu. Belum. Tak boleh lagi. Awak kena cuba dulu. Awak cuba dulu nombor 1 dan 3. 1 tu cikgu nak awak buat pembahagian berulang. Okay. Buat dululah pembahagian berulang 2 minit ni. Boleh? Boleh. Buat tu dulu. Nombor 1 tu. Kita bincang sama-sama.
Okey. Dah siap dah nombor 1? Ya. Okey. Betul tak macam cikgu buat tu? Betul. Semua dapat macam tu ke? Dapat Mesti Dapat. mesti Tak dibahagikan dengan dapat. nombor apa? Apa Muhammad Aiman? Tak dapat. Tak dapat? Tak dapat yang mana? Awak kena pastikan awak bahagi dengan nombor perdana kalau awak tak bahagi dengan nombor perdana tu salah lah nanti jawapan dia. Okey. So kita tengok yang nombor 2. Okey. So jom kita buat sama-sama ni gambar rajah pokok Okey, so 68 ni kita nak buat apa darab apa? Macam ni. Cepat 68 tu apa darab apa? Bahagi dengan berapa? 3. Apa? 4. 4. Okey, 4 darab berapa? 17 kan? 4 darab 17 betul? Ya. Okey. Lepas tu kita pilih yang mana? 17 ni dah boleh berhenti ke? Belum. Belum? 17 ni dah Dah. nombor perdana kan? So berhentilah sampai situ. 4 ni yang kena sambung. Sambung. So 4 2 darab 2. Bila dia dah nombor perdana kita berhenti. So kita dah dapat dah. Maka 68 sama dengan 2 darab 2 darab 17. 11. Macam tu. Senangnya kan? Betul. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Kan cikgu laju sangat. Tak ada. Ya? Tak ada. Nisha no, Tak Nisha ni angkat tertekan. tangan ni. Tertekan. Tak ada Kalau tak ada, boleh cikgu teruskan tak? Boleh. Ni takut laju siap pula. Saya teruskan Okey. Dia sebenarnya dia benda yang sama je. Okey. Cuma dia punya term dia punya tajuk dia tu je berbeza sikit nama. Nama-nama ni tak kena ingat lah. Okay. So yang seterusnya kita pergi kepada faktor sepunya. Okey. Faktor sepunya ni dia nak beritahu adalah faktor yang sama bagi beberapa nombor. Okey, contoh macam 24. 24 dan 12. Dua-dua ada faktor 2 kan? Sebab dua-dua boleh dibahagikan dengan 2. So dia mempunyai faktor yang sama. So kita panggil dia faktor sepunya. Okey. So yang kedua, faktor sepunya terbesar pula. Bila kita dah senaraikan faktor sepunya tu, kita check yang mana yang paling besar. So kita panggil dia FSTB. Okay, faktor sepunya terbesar. Okay. So macam F. Okay, ni kita dah sampai F Kita nak tentukan sama ada nombor yang dalam kurungan tu adalah faktor sepunya. Okay, so kat sini dalam kes ni kita nak check sama ada 3 ni. Okay, 3 dulu 3 tu adalah faktor sepunya bagi 6, 24 dan 30. Okey, macam mana nak check dia?
Okey, caranya kita bahagilah dulu semua. Okey, 6 boleh tak bahagi dengan 3? Hilang aja. Boleh. Boleh ya? Sekejap. Naik pula sekejap. 6 boleh bahagi dengan 3 kan? 3. Okey. Boleh 24 pun boleh bahagi dengan 3 dan 30 pun boleh bahagi dengan 3. Semua boleh 3. bahagi. Semua boleh dibahagi tepat dengan 3, maka 3 ialah faktor sepunya bagi 6, bagi 24 dan 30. Okey. Alright, kalau yang contoh kedua ni, cikgu ada 12, 18 dan 32. Dia suruh check sama ada 4 adalah faktor sepunya bagi nombor tersebut. So, bila kita bahagi, 18 tak boleh bahagi dengan 4. Bila kita bahagi dapat perpuluhan ataupun ada baki. Okey, 18 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Jadi 4 bukan faktor sepunya bagi 3-3 nombor tu. Okey, dia kena 3-3 tu kena ada. Okey. So kalau ada 2 je tak boleh lah, tak kena syarat. So 18 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Jadi 4 bukan faktor sepunya bagi 12, 18 dan 32. Alright? Boleh? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Alright. Yang ini cabar sikit. Apa nanti nota ni cikgu bagi ke awak, jangan risau. Okey, bila kita dah tahu faktor sepunya dia apa, jadi kita nak menentukan antara faktor sepunya tu yang mana nilai yang paling besar. Okey, so nama dia adalah FSTB. Okey, singkatan dia faktor sepunya terbesar. Okey, so kita ada, okey, cikgu guna nombor yang sama je, contoh yang sama. Supaya awak nampak perbezaan dia. So sekarang ni soalan ni, dalam gambar rajah cikgu ni, kita nak cari FSTB bagi 15, bagi 30 dan 45. Okey. So kita ada 3 cara. Okey. Apa yang ini kalau tak faham nanti kita boleh bincang, jangan risau Okey. So yang pertama kita guna kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Ini macam yang tadi cikgu tunjuklah. Okey. Kita senaraikan faktor bagi 15, bagi 30, bagi 45. Okey, yang cikgu color-color tu menunjukkan dia punya apa? Faktor apa? Mak Aiman? Sepunya kan? Okey. So yang cikgu color-color tu faktor sepunya lah tu. Okey, kita ada faktor sepunya dia 1, 3, 5 dan 15. Okey. So daripada nombor-nombor tu kita check yang mana yang paling tinggi ataupun nilai yang paling besar. So 15 kan? Jadi kita buat kesimpulan kat situ, FSTB adalah 15. Boleh? Ini kaedah senarai. Kaedah senarai ni kalau berguna bila kita tak ingat lah. Bila soalan tak cakap guna kaedah apa, lepas tu kita tak ingat nak buat cara pembahagian berulang tu dan cara gambar rajah pokok tu, memang kita guna kaedah senarai. Kaedah selamat namanya. Okey. So yang kedua pula. Ya. Cikgu rasa kaedah mana lagi senang? Yang senang, cikgu suka pembahagian berulang. Sebab? Tak apa. Dengar dulu nanti sampai habis Okey. So kita tengok pembahagian berulang pula. Okey, pembahagian berulang macam cara cikgu tadi. Cumanya apa beza kat sini? Apa beza dengan yang atas tadi? Bahagi 3 nombor sekaligus. Apa dia? Yang ni dia bagi 3 nombor sekaligus. Lagi ringkas. Yang ni dia ada 3 nombor kan? Dia ada nombor 15, 30, 45. Tadi satu nombor je kat atas kan? Betul tak? Jadi yang ni 3 nombor. So kita kena pilih nombor apa yang boleh dibahagikan dengan 15, 30, 45. So kat sini cikgu pilih 3 lah. Okey, 3 je yang boleh dibahagi dengan 15, 30 dan 45. So 15 bagi 3 berapa?
5. 30 bahagi 3 10. 45 bahagi 3 15. 15. Okey. Ni tak tulis lagi lah waktu ni. Okey, lepas tu kita pilih 5, 10, 15 tu boleh dibahagi dengan berapa? Bahagi dengan 5 kan? Okey. So bila boleh bahagikan 5, so bawah tu jadi 5 bahagi 5 1, 10 bahagi 5 2, 15 bahagi 5 3. Okey. So bila sampai kat nombor 1, 2, 3 ni dah tak ada dah nombor yang boleh dibahagikan. Betul tak? Betul. Dah Betul. tak ada. Kan untuk 1 kita tak perlu tulis lah sebab 1 bukan nombor perdana. So jawapan dia okay, FSTB dia kita kena darabkan yang luar ni. Okey, luar tu berapa? 3 dengan 5 kan? So FSTB dia adalah 3 darab 5 berapa? 15. 15. Sama tak dengan jawapan FSTB ni tadi? Sama. Sama kan? So pembahagian berulang ni dia cepat. Tu cikgu suka. Cepat dia tak banyak nak list semua kan. Kita dapat je tepi ni nombor perdana, tu kita darabkan. Bolehkah? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Yang ni faktoran perdana ni cikgu terang jugalah. Okey. So faktoran perdana pula. Okey. Kita tadi kita nak tengok antara 15, 30 dan 45 kan. So 15. Okay. Kita kena buat balik lah. 15 ni hasil darab nombor perdana dia berapa? 3 dengan 5. 30. 2, 3, 5. 45, 5, 3, 3. Okey, yang ni susah sikit. Yang ni nanti cikgu minggu depan lah. Cikgu terangkan. Detail. Okey, yang ni mula-mula kena buat gambar rajah pokok. Okey. Kena buat gambar rajah pokok dulu. Yang cikgu bulat-bulatkan tu adalah dia punya apa tadi? Hasil darab faktor perdana. Ingat tak tadi kita buat kat atas tadi? Ingat. So maksudnya 15 tu hasil darab dia adalah 3 darab 5. Okey. 30 hasil darab dia 2 darab 3 darab 5. Yang cikgu tulis tu. Okey. 45 hasil darab dia 5 darab 3 darab 3. Tapi tak boleh tulis 5 dulu. Kena tulis yang kecil dulu. 3 darab 3 darab 5. Yang ni susah sikit kaedah ni. Jaranglah diminati. Okay, sama cikgu ajar ni memang tak diminati lah. Okay. So 3, 3, 3. Okay, sebab dia ada 3 nombor, kita kena pilih 3 nombor yang sama. Okay. Macam cikgu bulatkan warna hijau tu, 2 nombor je yang sama. 3 dengan 5. So dia darabkanlah 3 dengan 5. So dapat berapa? 5? 15. 15. So, nampak tak? Semuanya sama. Kan? Semuanya sama jawapan tu. Semuanya 15. Ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum cikgu habiskan ni, lepas tu awak boleh buat latihan lah. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okay. So kalau tak ada apa-apa nak tanya, okay, cikgu tinggalkan awak dengan latihan sampai muka surat 5 je. Okay? Kalau ada masalah, tanya je dalam grup. Tak apa. Biar semua orang belajar. Okay, tanya dalam grup. Cikgu terang dalam grup. Biar semua orang dapat tahu. Okay, jangan malu-malu. Boleh ni? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tamatkanlah Google Meet ni. Tak ada ya? Okey. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Take care ya semua. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih, Nanti cikgu. cikgu send nota ni. Terima kasih cikgu.
Okey.